Islam tahun 7. Jadi kita mungkin keliru sikit. Macam mana? Dan Syiah serang dia habis-habisan lah. Bukan saja Syiah, Orientalis juga serang dia habis-habisan. Pasal dia 3 tahun dengan Nabi, tapi dia meriwayatkan sangat banyak. Dan dia ambil. Tetapi tak juga boleh kita nafikan. Ahli hadis insaf. Kadang-kadang Abu Hurairah juga ada kekeliruan. Bukan dia tipu, tapi dia keliru. Saya buat contoh. Kita buat contoh. Aisyah komplain Abu Hurairah, dan sahabat lain juga komplain. Apabila Abu Hurairah riwayatkan hadis kata, man ghasala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mandikan mayat, dia kena mandi. Masuk balik rumah kena mandi. Siapa yang bawa jenazah tu, dia kena berwuduk. Aisyah komplain. Aisyah kata, ma ala rajul law hamala udan. Apa masalah orang tanggung kayu? Kan jenazah tu buah atas, dia tak ada keranda zaman Nabi. Dia ada apa? Dia adalah kayu untuk letak jenazah tu. Keranda ni mai kemudian pengaruh Cina. Kan? Dia letak kayu. Jadi takkan pegang tu nak kena berwuduk, kata. Sebagian riwayat sahabat kata ayan jusu mautal muslimin, adakah mayat kaum muslimin tu najis? Depa komplain riwayat Abu Hurairah. Dan ada juga riwayat yang agak serius. Abu Hurairah kata, man adrakahu fajru junuban fala sawma lahu aw fala yasum. Siapa yang mana waktu subuh dah masuk kat dia tak dalam keadaan dia berjunub, dia tak boleh puasa. Abdul Rahman bin Haris dia dengar benda ni, dia bawa benda ni pi kepada Aisyah dengan Ummu Salamah. Dua orang ni isteri Nabi, bab junub dia pun tak tahu. Aisyah marah dengan Ummu Salamah, kata apa dia riwayat macam tu? Kata Aisyah, kana Rasulullah, Aisyah dan Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin. Nabi itu summa yasum. Nabi itu pagi dah dalam keadaan berjunub, bukan kerana mimpi. Maksudnya bukan kerana mimpi, yang ambil faham lah maksud tu lah, kan? Kerana persetubuhan lah. Dan dia, kemudian baginda berpuasa. Siapa lebih tahu antara Abu Hurairah, Aisyah dengan Ummu Salamah, isteri Nabi? Belakang ni orang bawa pergi balik. Bahkan Marwan bin Hakam kata dah hampa bawa pergi tanya balik Abu Hurairah, dia ambil mana? Abu Hurairah kata, aku tak tahu, aku dengar daripada Al-Fadl bin Abbas, tak apa, aku tarik balik ya. Kemungkinan dia ada keliru dalam kes tu, mungkin dia keliru. Tapi ada kes yang orang kata dia keliru, dia tak keliru. Contohnya, dia kata man hamala man tabi'a janazatan falahu qirat minal ajr. Siapa yang bawa jenazah, maka dia dapat qirat besar bukit Uhud daripada pahala. Ibnu Umar dengar, Ibnu Umar kata aksara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak sangat buat bagi kita ni. Lepas tu dia pergi tanya Aisyah. Aisyah kata betul. Hak tu betul. Nabi kata, betul ke dah? Betul. Kita jangan ada salah sangka dah kan. Nabi kata betul. Kata Ibnu Umar, qad farratna fi qarari katsira. Kita ni terlepas qirat banyak dah lah kalau macam tu. Kalau tidak dah lari lawai aku dia ikut jenazah kata. Maksudnya macam tu. Artinya, dan keadaan riwayat-riwayat itu menimbulkan kontroversi antara Abu Hurairah dan para pengkritik Abu Hurairah, Syiah dan sebagainya. Ahli sunnah menganggap, ahli sunnah kritis dalam hal ni. Bukan kata dia diam benda-benda tu, mereka juga sebut ada kesilapan tu. Tapi dalam kes ini Abu Hurairah diterima riwayatnya. Babu karahatul raddar raihan li ghairi uzrin. Bab, saya ni kena masuk ilmu hadis dalam sikit,
Pasal ada pelajar-pelajar hadis. Belakang-belakang yang dah lulus pun saya bagi mereka terus menyambung ilmu hadis mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'urida 'alaihi raihan fala yaruddahu fa innahu khafiful mahmil tayyibul rih, rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah lagi katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'urida 'alaihi raihan, siapa yang diberi kepadanya, dibentang, ditawarkan kepadanya raihan. Raihan ni bukan nak darah nama Raihan. Raihan ni asal bunga raihan ada. Tapi raihan di sini maksud apa? Wangian, wangian. Wangian. Fala yaruddahu, jangan dia tolak. Jadi orang bawa minyak wangi, minyak atar ke, orang kata bagi nak sikit, tak payah, saya tak payah. Aku tak suka wangi-wangi, tak sah macam tu. Maksudnya, Nabi kata jangan tolak. Nabi kata fa innahu khafiful mahmil. Ringan saja nak bawa, tayyibur rih, dan wangi bau dia. Jadi sunnah orang tawar minyak wangi, sunnah apa? Sunnah kita ambil. Orang balik-balik Mekah tu orang bagi kita minyak apa? Minyak wangi tak ambil lah. Tapi kawan nak bagi pun pilah cari hak wangi sikit. Janganlah cari hak kau jalan. Kawan nak pakai pergi masjid, orang kata hang pakai minyak apa? Benar pening kepala mentang-mentang nak bagi kat member pun. Jadi yang tu tak kena lah. Kadang-kadang pergi beli hak murah satu dia, satu nak buat apa? Bukan saya kata tak boleh bagi. Kalau bagi hak wangi lah, biarlah minyak wangi tu wangi kan. Minyak wangi tuan-tuan tahu lah, orang beli jenama bagus-bagus kan, harga dia mahal kan. Kan tuan-tuan baca ada kes ustaz apa tu, tak sebut nama kan. Minyak wangi dia sebotol 50,000. Oh hebat. Anak jemaah tolong kutip duit bagi beli. Baguslah masuk tarekat. Lah kali merungut. Sunnah untuk kita tak boleh tolak orang bagi wangian. Bahkan kalau kita tak mau terima tu makruh. Kok kata kita ni jenis berat terima benda orang, tapi bila orang bagi minyak wangi ambil. Bagi minyak wangi ambil. Pasal Nabi suruh. Dan minyak wangi ni kita akan baca ni ada dua hadis. Satu lagi hadis Anas. Saya nak baca berapa, saya nak urai ke sepuluh kali. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi kana la yaruddu at-tayyib. Rawahul Bukhari. Daripada Anas bin Malik katanya sesungguhnya Nabi tak pernah tolak. Nabi tak tolak minyak wangi tayyib. Hadis tadi tentang Abu Hurairah, di sini dia tulis man urida alaihi raihan. Tapi dalam riwayat yang lain dia kata man urida alaihi tayyib. Tayyib ni maksud minyak wangi lah. Maksud raihan ni satu lafaz yang boleh bagi macam wangian lah. Raihan ni raih. Bunga pun panggil raihan juga kan. Tapi lah ni ramai orang sejak ada kumpulan nasyid tu raihan, ramailah orang buah nama raihan. Raihan ni wangian lah, wangian. Okey. Nabi kata Anas, pasal apa Anas kata? Anas kata Nabi tak, benda macam ni orang lain susah nak kata. Anas boleh kata. Sebab apa? Pasal Anas jadi khadam Nabi SAW. Sejak umur dia 10 tahun. Ibu Anas Ummu Sulaim hantar kepada Nabi supaya Anas berkhidmat dengan Nabi. Anas boleh cerita mana hak Nabi suka, hak mana yang Nabi tak, hak mana Nabi tak suka. Hak tu kelebihan Anas bin Malik, khadimin Nabi SAW. Khadam Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, Nabi tak tolak tayyib. Kalau orang bagi hak minyak wangi, Nabi tak tolak. Kita pun kalau orang bagi minyak wangi, kita tak tolak. Tapi minyak wangi macam saya kata, minyak wangi dalam berti kata yang wangi. Dan orang Islam memang disuruh untuk berwangian. Sebab tu Nabi tak bagi orang yang makan sum, orang yang makan bawang putih untuk fala yaqrabanna fi masjidina, kata fala yaqrabanna fi masjidina, jangan dia menghampiri kami di masjid kami.
Sahabat makan seorang Nabi bau, Nabi tak kata jangan main masjid. Busuk orang lain, orang tak boleh nak duduk. Macam tu juga orang makan durian, dah makan durian lepas tu pergi sembahyang asar. Makan durian sembahyang asar rumah. Mayang Isya kan, mayang rumah. Satu masjid pening kepala dengan dia. Boleh orang duk khusyuk nak menangis dah, bau durian sakit hati kat orang tu. Bau durian. Sama juga orang merokok. Kan? Mula-mula Allahu Akbar. Dia bunyi bismillah tu, kita pening tucuk bala dia ni kena rokok apa gudang garam ni kan. Jangan hampiri masjid. Dan tabiat orang Islam, orang Islam ni dia suka yang wangi. Nabi ni suka yang wangi dan Nabi sentiasa wangi. Dan kita pun disuruh biar ada minyak wangi, suka yang wangi. Nak keluar kita wangikan diri kita, kita spray ke, kita apa. Kalau tanya saya, minyak wangi, perfume yang ada alkohol pun is okay, tak apa. Ia bukan tidak najis sebenarnya. Pada qaul yang rajih bahawasanya ia tidak najis. Ada pendapat yang kata najis. Saya tak nafikan. Termasuk Albani yang menganggap dia sebagai tidak bersih. Tapi dalam saya, kalau tanya saya sokong fatwa-fatwa termasuk fatwa daripada Azhar bahawasanya ia tidak termasuk dalam najis. Ia termasuk dalam najis. Dan orang yang tidak saleh, orang yang tak hidup sebagai orang bermasyarakat, orang muslim, orang yang nak mai ke masjid, orang yang mai ke perhimpunan kaum muslimin, kita tengok dia busuk. Bukan semualah. Dia tak kisah dengan busuk. Dan ulama-ulama hadis dia sebut wangi ni sahabat malaikat. Malaikat suka hak wangi, dia tak suka busuk. Orang hak bau busuk tu malaikat tak mai. Busuk ni kawan syaitan. Kita dengar itu secara perkataan, teori ya. Tapi kalau kita tengok dalam praktikal memang contoh orang hisap dadah, Allah busuk tapi dia boleh hidup. Setengah orang kita langkah, budak-budak, bukan budak-budak ni, muda hak ni semua baik kan. Setengah dia tak semayang tak apa, kita masuk dalam rumah dia pening kepala, bau rokok, bau macam-macam, dia boleh hidup. Dia kata okey lah. Okey tak apa-apa. Okey tak apa-apa. Kita pening kepala. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan kita tahu dia ada segi agama. Tapi kalau orang tu orang penting pergi masjid, orang penting menghadiri istimaat, orang yang menghadiri gathering, congregation, orang yang menghadiri perhimpunan, orang ni dia akan jaga benda-benda ni supaya tak bau busuk kat dia. Ni ciri. Dan kita pun kena jaga. Kita pun kadang-kadang duduk pejabat ni, ramai. Selagi dia tak keluar pada pejabat, pening kepala kita. Dia, ya Allah. Bau. Janganlah orang Islam, orang bukan Islam wangi pula pada orang Islam. Kadang-kadang pergi masjid, pergi apa, baguslah. Entah nak tidur masjid ke apa, tak ada masalah. Agama bukan larang kita tidur masjid. Tapi jangan bagi masjid kotor. Jangan bagi masjid selerak, dan jangan bagi kita pun nampak kusut masai. Pi terus kita semayang, orang terganggu dengan kita.